Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari SK Gopin Taman Gopin Baru. Jadi hari ini saya nak membuat perkongsian tentang bagaimana saya berkongsi bahan yang telah saya bina ataupun bahan yang telah saya simpan buat sepanjang saya PKP ber-PKP 3 bulan kalau tak silap saya. Okay, so di sini saya sharekan bahan-bahan saya dalam Google Drive dan soalan ini bahan-bahan ini ada bentuk soalan tata bahasa, soalan penulisan tahun 6, tahun 3, 4, 5 macam itulah. Okay, so hari ini saya nak berkongsi anda soalan perbincangan yang mungkin boleh anda guna pakai dalam kelas nanti. So hari ini kita akan saya akan buat sharing tentang soalan pepatah dan bidalan. Okey, so jom kita masuk kelas Cikgu Lin Z. Okey, so di sini saya menggunakan dua kamera kat sini. So di sini saya ada beberapa soalan perkongsian. Okey, saya ada penulisan gunakan Google Drive. Okey, saya ada soalan tata bahasa kan. Okey, ya, banyak kat sini. So hari ni saya menggunakan tajuk apa kita pada hari ini ialah pepatah dan bidalan. Okey, so di sini saya telah buka form dan sebelum tu saya dah isikan apa yang require nama, kelas, sekolah dan sebagainya. So hari ini mari kita mulakan PDPC kita. Okey kelas, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang pepatah dan bidalan. Jadi mari kita bincang sama-sama apa maksud pepatah ini dan apa yang sesuai pilihan antara ataupun jawapan yang sesuai anda pilih. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Tujuan John membelanja Benjamin makan malam mesti. Okey, yang pertama, ada udang di sebalik batu sambil menyelam minum air. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, baik berjagung dahulu sementara menunggu padi masak. Okey, jadi apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah A. Ada udang di sebalik batu. So, apakah jawapan ataupun maksud ada udang di sebalik batu ni? Jom kita pergi dekat PowerPoint kat sini ya. Okey, saya telah sediakan PowerPoint ni. Okey, jadi kat sini bolehlah ada ni, ada udang di sebalik batu. Maksud ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Okey, soalan seterusnya. Amalan menabung perlu dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata pepatah. Alah bisa tegal biasa. Hidup segan mati tak mahu. Biar putih tulang, jangan putih mata. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey, apakah jawapannya? Ya, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi mari kita tengok apakah maksud melentur buluh biarlah dari rebungnya. Membawa maksud mendidik anak biarlah sejak kecil lagi. Okay, soalan seterusnya. Penjahat yang telah merompak bank itu telah ditangkap oleh polis. Bak kata pepatah. A. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. B. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. C. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. D. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Jadi apakah jawapannya? Ya, betul. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Apakah maksud di sebaliknya? So di sini buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali membawa maksud jika hendak membuat pekerjaan yang baik, janganlah berlebih-lebihan sehingga tidak ada tempatnya dan pekerjaan yang jahat hendaklah dihindarkan sama sekali. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4. Pihak sekolah telah memberi bantuan kepada Sengkai sekeluarga kerana kehidupan mereka ibarat A. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sorry ada typo kat sini. B. Berani kerana benar, takut kerana salah. C. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. D. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi apa jawapan dia?
Ya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi kita tengok maksud sebaliknya ya. Okey, maksudnya perihal orang miskin tidak bekerja keras tidak dapat makan. Macam itulah kita zaman PKP ni jangan mengeluh ya. Kalau kita usaha insya-Allah dapat. Kalau tak usaha duduklah kita kat situ. Okey. So seterusnya nombor 5. Kota Raya Kuala Lumpur merupakan sebuah tempat yang bagi pendatang asing. A. Ada rupa, ada harga. B. Ada gula, ada semut. C. Indah khabar daripada rupa. D. Air yang tenang jangan disangka-sangka tiada buaya. So, apakah jawapannya? Ada gula, ada semut. Adakah betul? Jom kita semak. Okey. Mendapat kesenangan atau kemewahan, disitulah ramai orang berkumpul. Okey, siapa yang tak suka gula kan? Macam gitulah. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Pelancong-pelancong dari luar negara berasa hampa kerana pulau Peranginan itu. A. Ada pasang, ada surut. B. Menanam tebu di tepi bibir. C. Indah kabar daripada rupa. D. Harapkan pagar. Pagar makan padi. Okey. So di sini kita tengok apa jawapan dia. C. Indah kabar daripada rupa. Apa agaknya maksud ni? Okey, so sini maksud perkabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya 7. Walaupun hanya seminggu berada di rantau orang, namun demikian zaman merasakan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. B. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. C. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. D. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Okey, so apa jawapan dia? Ya, D. Apakah maksud D tu? Okey, ikut kat sini. Okey, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Maksudnya menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Janganlah buat macam mana kita kat rumah kita macam itulah kat tempat orang. No, tak baik. Berdosa. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 8. Junki, lebih baik kamu siapkan kerja sekolah ini sebelum bermain. Bak kata perpatah, kata Zenyu. Okey, apa dia? Hendak Sri Budaya, tidak hendak Sri Budalih. Hidup di kandang adat, hidup di kandung, sepatutnya kandung, Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke depan. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Apakah maksudnya? C. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke depan. So, apakah maksud dia? Okey. Maksud untuk mendapat kesenangan, biar bersusah payah. Okey, seterusnya soalan 9. Jangan terlalu percaya kepada Yuan yang dikatakan itu. Okey, A. Musang berbulu ayam. B. Rosak badan kerana mulut. C. Ada udang di sebalik batu. D. Belakang parang kalau diasah akan tajam juga. So, apakah jawapan dia? Ya, A. Musang berbulu ayam. Teringat saya pada cerita Piramli, tapi itu musang berjanggut. Ini musang berbulu ayam. Apakah maksud dia? Orang jahat menyamar sebagai orang baik-baik. Zaman sekarang ni banyak ya muka baik-baik tapi wallahualam. Okey, seterusnya soalan akhir sekali. Datuk Lee Chong Wei dan Lin Dan merupakan pemain badminton yang hebat. Mereka dikatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Maaf ya, ada typo. So, apakah jawapan dia? Ya, A. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi, apakah jawapan dia? Maksud
Maksudnya di sini sama tara, sama-sama hebat. Okey. So, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Cara mudah saya dari Google Drive ke skrin komputer atau laptop anda. Cara mudah, cara yang paling orang kata mungkin bermanfaat untuk anda semua, dan sekiranya anda rasa ia layak dikongsikan dengan rakan-rakan anda, silalah kongsikan kepada rakan-rakan anda. Sebar luaskanlah ilmu ini, jangan disekat-sekat. Berikan like dan typekan komen anda sebagai penaik semangat saya untuk menghasilkan lebih banyak lagi video PDPC. Okey, dengan akhir kata daripada saya, Cikgu Lin Zack, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Bye. Assalamualaikum.